Baik, dalam kita bergembira dalam menyambut Syawal kali ini, jangan sesekali kita lupa dan kita melupakan insan-insan yang sedang berduka dan mungkin juga ada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan banyak lagi bencana-bencana yang menimpa negara kita untuk tahun 2022 ataupun yang sebelumnya. InsyaAllah pada hari ini dalam Memborak Bibir Merah, hari ini kita akan memperkatakan mengenai Syawal Terpilu seorang wanita bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jit Zulkifli yang akan bertemankan anda dan juga rakan-rakan tetamu saya yang turut bersama untuk hari ini dalam Borak Bibir Merah, dan pastinya di sebelah kiri saya. Assalamualaikum, apa khabar Puan Faiza? Waalaikumsalam, sihat. Puan Alhamdulillah. Faiza merupakan seorang bekas pesakit COVID-19 dan juga banyak kisah-kisah yang akan dikongsikan oleh beliau sendiri. Dan selamat Hari Raya. Selamat Raya. Terima kasih kerana sudi hadir hari ini. Sama-sama. Macam mana cuti raya okey tak? Cuti raya, raya tu kat sini dulu, baru balik kat kampung. Oh, balik mana? Balik Kelantan. Oh, jauh betul. Itulah. Nak cakap Kelantan tak boleh, nanti ni kan, nanti kita sembang nanti, okey. Okay. Dan di hujung sekali iaitu rakan host kita lah. Host bersama boleh Tuan Haji iaitu kita bersama dengan perundi motivasi dan juga kaunselor kita iaitu Tuan Haji Hushim Saleh yang selalu sangat memberi semangat, dan kali ini kita bersama dengan beliau, bersama-sama kita jadi partner lah hari ini Tuan Haji. Boleh? Boleh, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Haji, macam mana raya? Sambutan raya? Alhamdulillah, saya raya bersama dengan anak menantu dan 15 cucu. Saya ada 15 cucu. Itu yang saya walaupun asal Terengganu, isteri orang Johor, tapi kita dah jadi orang tua. Jadi anak-anak cucu KL balik kat rumah lah di Kelang. Di Kelang. Jadi saya jadi tuan rumah lah. Kan, anak cucu semua nak balik rumah. Lepas tu baru hari ni kita pinjam atuk. Okey, hari ni kita pinjam atuk, bawa sini sekejap. Lepas tu nanti atuk balik semula. Layan cucu-cucu. Okey. Hari ni tajuknya Tuan Haji adalah Syawal Terpilu seorang wanita, dan pastinya kita bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Faiza. Puan Faiza, anda merupakan bekas pesakit COVID-19 yang kita sedia maklum nak tahu lebih lanjut lah bagaimana perjalanan dan juga apa pengalaman Puan Faiza sendiri dan keluarga apabila ditimpa COVID-19 itu sendiri. Bila sebenarnya? Saya kena COVID. Saya ingat saya nak potong gelang tu 22 hari bulan. 20 hari bulan 9. Oh, tahun lepas? Bulan 8. Nak potong gelang tu, saya habis dah nak potong gelang, dia cakap oksigen saya drop. Masuk balik hospital Sungai Buloh. Lepas tu dia terus pergi bawa saya ke sana. Lepas tu masa mula-mula masuk tu saya duduk dekat emergency ICU. Sebab drop lepas tu hari yang kedua tu baru nak ditidurkan. Tapi tak sempat lah. Makin drop tu lah. Cuma adalah satu nurse tu cakap kita kena banyak istighfar lah supaya pulih balik ni. Fikir anak-anak tu yang kira tawakal je lah. Semasa yang kan nurse tu dah beritahu semasa nak ditidurkan tu, macam mana sebenarnya perasaan dan juga dia punya tekanan, sebab anak-anak ada? Anak-anak berapa orang dekat rumah? 4. Semua sekali 4 orang? Jadi bagaimana keadaan nak memikirkan, okey keadaan kita yang memang nak ditidurkan dah, nurse dah beritahu, so anak-anak lagi dekat rumah, macam mana masa tu? Ada satu nurse tu, nurse Kelantan, dia cakap jangan fikir yang negatif, fikir yang positif je. Sebab bila dah ditidurkan, kita susah nak tahu macam nak pulih. Dia cakap macam tu kan. Sebab tu jangan fikir lain. Dia kata fikir ni kalau Allah nak suruh kita teruskan, insya-Allah boleh kan teruskan. Kita kena kuat je. Lepas tu cakap ya Allah, sebelum dia nak cakap nak ditidurkan tu, suruhlah minta maaf semua dengan panggil lah, doktor akan buat panggil lah kan. So cakap dengan suami, sebab masa tu suami dah habis dah kena kuarantin. Anak-anak macam mana masa tu, ada yang sama juga positif ke? Semua kena. Semua positif. Satu rumah. Tapi yang paling teruk ketika itu adalah Puan sendiri lah, Puan Faiza sendiri. Yang lain-lain okey, suami ketika itu? Suami tak ada apa. Masih tak ada apa. Suami okey je, cuma dia ada batuk je. Tapi dia tak demam, tak ni, cuma dia steady, tak ada apa pun. Ingatkan kita yang nak dulu sebab kita nak ditidurkan. Lepas tu cakap tak apalah.
masa nak kena masuk tu lah yang nak ditidurkan tu, hari yang nak ditidurkan tu lah yang rasa down, memang down lah. Tapi ada satu misi tu, nurse cakap macam tu. Ni Puan apa? Yalah, suami dan anak-anak macam mana Puan? Suami masa tu, maksud saya suami pun kena COVID juga. Ya. So macam mana keadaan suami dan anak-anak? Kata satu keluarga kena Puan masa tu Ya saya. Ujian Allah tu macam mana dengan situasi pada masa tu? Nak cakap ni kira dia dah hantu kan. Sebab saya kena masuk ward kat sana. Dia macam ya Allah, perancangan dia. Saya duduk sana, dia bagi masa untuk jaga anak tu. Masa kira masa ada dengan anak lah. Masa saya duduk, dia kiranya anak ni dah rasa dah macam duduk dengan dia tu, dia macam mana kita duduk sana, walau dia dah nak cakap macam mana, dia macam kasih sayang dia tu adalah boleh ambil lah masa, sebab dia dah tu saya kira saat-saat akhir dah tu, kira tu sebab saya masa di hospital tu. Mana suami pada masa tu, mana anak-anak dah merasai lah yang dia maknanya akan kehilangan ayah dia. Tak rasa. Tak sebab rasa. ayah dia sihat. Sihat? Sihat. Mana sihat yang kena COVID teruk ni Puan? Ya. Itulah yang saya sangkanya saya yang maknanya bukan apa, itu semua dah ketentuan Allah Puan Allah tu maknanya dia Maha Pengasih, Maha Penyayang Puan Jadi apa sekarang ni bila dah macam tu Puan rasa macam mana tu bila kehilangan suami secara tiba-tiba? Rasa nak mula-mula tu masa doktor cakap dia dah tak ada kan. Saya ingatkan saya cakap lah bukan dia pengsan. Saya ingatkan dia lah macam tak percaya lah sebab dia masa tu balik, masa tu dia baru dapat kerja. Dia balik pukul 3 pagi. Dia terus sebab saya tak boleh naik lagi. Nak naik tingkat atas tu lelah lah kan. Puan masih di hospital lah ketika balik tu. dah. Dah balik dah. Maksudnya dah ditidurkan tu? Saya duduk hospital 31 Ogos baru keluar. 31 Ogos. Lepas tu balik rumah, beliau masih ada lagi, arwah masih ada lagi. Dapat kerja? Dia sebab dia dapat kerja dalam saya duduk kat hospital tu. Tapi dia minta sebab tak ada orang nak jaga anak kan. Tu dia bagi kata nak jaga anak dulu biar saya keluar dulu baru dia nak kerja. Lepas tu dia kerja, taklah kerja pergi jauh, cuba dia nak pergi training lah macam kan. Sebelum kerja. Lepas tu dia cakap dia pergi balik pukul 3 pagi tu. Balik pukul 3 pagi tu saya duduk kat bawah tidur. Anak yang nombor 2 tu buka pintu sebab saya tak naik atas sebab lelah kan. Sebab kesan-kesan tu ada lagi. Long COVID. Itulah kesan-kesan tu ada lagi. Dia pun biasanya tidur kat bawah tapi hari tu semua tu dah ada diatur. Dia nak naik atas. Lepas tu saya nak solat subuh tu. Nak solat subuh sebenarnya saya nak solat subuh tingkat 2. Hati tu tergerak juga nak naik juga tengok dia. Nak juga pergi. Dah bentang dah nak solat tu. Tapi nak naik juga tengok. Naik-naik tu dia okey, duduk main phone lagi. Okey, tak ada apa. Tak tahulah dia macam sesak nafas kot macam tu. Pergi waktu subuh tu juga? Dia dalam pukul 7, dekat pukul 8 macam lah. 7 lebih macam tu. Di rumah lah? Di rumah. Masa tu semua sedar tak anak-anak? Anak tidur. Anak tidur. Dia solat subuh tu dia sambung ingat ke. Macam biasalah. Rutin hari Sabtu tu. Rehat lah. Itulah. Rehat. Lepas tu. Puan sedar bila waktu arwah tiada? Masa nak solat subuh. Bukan kejut. Dia okey. Dia duduk main phone lagi. Bukan baring. Dia duduk atas katil kan. Lepas tu hari tu saya tak pernah naik ke atas tu. Nak naik sebab saya penat kan. Naik juga. Nak naik juga. Naluri tu nak naik juga. Naik. Cakap dengan dia nak makan apa hari ni. Nak tanya tapi tak jawab. Bukan dia tak jawab. Soalan tu tak keluar dari bibir kita. Tu dah tak keluar. Lepas tu cakap dengan dia, alah main phone lagi. Ingatkan tidur. Anak cakap balik pagi. Dia pun biasa dia jawab, dia tak jawab juga. Agak berbeza lah. Itulah.
Okay, Tuan Haji, kita sedia maklumkan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, kadang-kadang kita tak sedar apa kebiasaan yang kita alami. Biasanya kita akan lakukanlah apa-apa yang biasa kita buat, macam Puan katakan tadi. Jadi mungkinlah apa yang Tuan Haji boleh katakan kepada seorang wanita di luar sana lah kan, sebab kita faham kadang-kadang hati kita dengan banyak lagi kita pernah jadi baru saja keluar hospital, macam-macam ketenangan hati tu dalam menghadapi nak hadap lagi dengan suami, kehilangan kerja lagi kan, Puan, itu antara cabaran-cabaran seorang wanita lah. Jadi bagaimana Tuan Haji boleh beri nasihat untuk wanita di luar sana, terutamanya yang mengalami nasib yang sama juga, untuk sentiasa berfikiran positif, untuk sentiasa positif walaupun di hadapan anak-anak ataupun suami sendiri. Ya, terima kasih Jen. Saya melihat Puan cukup kuat lah. Yalah. Cukup kuat. Kuat semangat dan juga tabah, walaupun tahu masa tu bayangkanlah kalau Puan satu keluarga kena COVID kan, dan suami kehilangan kerja pula tu. Jadi saya cakap perkara ni sebenarnya bila pandemik selama 2 tahun tu saya kaunselor, banyak saya buat kes ni sebenarnya. Dia akan beri kesan kepada emosi, mental, dan juga kepada kita kata komunikasi. Pada wanita biasanya, lepas tu wanita ni Allah bagi dia mengandung, melahirkan bayi dan sebagainya. Sebab apa? Walaupun kata wanita tu lemah, tapi sebenarnya dari segi roh, jiwa tu kuat. Puan semangat tu kuat wanita ni. Lepas tu macam Puan pun sama juga, walaupun diuji macam tu tapi masih kuat. Masih kata orang tu kekuatan tu, dan satu lagi sebab keimanan tu. Puan kita kalau orang Islam ni kita percaya bahawa hidup, mati dan juga penyakit dan semua tu semua datang daripada Allah. Jadi kepada di luar sana, wanita-wanita luar sana, kalau berdepan dengan situasi macam tu, yang penting ialah kita berfikir secara positif, berfikir secara rasional, dan kalau boleh kita kata orang tu adalah komunikasi dengan anak-anak, dengan suami. Jadi support system tu itu sangat penting. Kadang-kadang orang lain tak ada nak support kita pada masa tu. Macam kata Puan, asal orang Kelantan kan, mungkin kalau kita duduk di kampung kita zaman-zaman dulu, kita sebelah rumah mak kita, ayah kita, kakak kita apa boleh support. Tapi bila duduk di bandar ni, kita hidup dalam kita kata dunia kita, dan kita kena support diri kita sendiri, dan kita kena kata orang tu banyak self talk, cakap pada diri sendiri. Dan banyak berdoa pada Allah. Mana tadi yang penting itulah, banyak berdoa pada Allah. Jadi dan juga sebab bila ibu ni dia kuat, anak-anak akan kuat. Yalah. Tapi bila ibu nampak asyik misalnya kita sedih, asyik menangis je, anak-anak akan koyaklah emosi dia. Lagilah tu. Sebab tu ibu ni biasanya dia menjadi kata orang tu sebagai motivator kepada anak-anak. Itu penting. Puan, macam mana setelah keadaan hari tu memang akan rasa sangat-sangat berbeza semasa arwah meninggalkan Puan dan juga ahli keluarga. Apa yang paling terkesan lah yang Puan rasa macam kalau andai masa boleh diimbas kembalilah, apa yang Puan rasa nak buat pada waktu itu? Kalau imbas balik pada hari tersebut lah. Sebab keluar hospital juga. Sebab kan hari Sabtu tu kira masa saya keluar hospital tu 31 Ogos tu macam dah boleh keluar, dah boleh pergi makan, dah masa tu dah sihat sikit. Bukan dah sihat. Cuma orang cakap boleh keluar-keluar pergi jalan-jalan dah kan. Lepas tu dia cakap lah hari Sabtu tu dia nak pergi mancing. Nak bawa anak-anak. Lepas tu dia cakap dia cakap tak apalah hari ni kita nak bagi anak-anak ni kan happy-happy nak jalan. Lepas tu tak sangka lah rupanya pagi tu sudah terakhir. Macam mana pendapatan keluarga sekarang, macam mana kalau dulu ada suami yang menampung, yang cuba membantulah, dan untuk ketika ini ada zakat bagi. Ada zakat bagi lah. Macam mana nak survive? Zakat bagi, dan lepas tu duit apa? Pekeso tu. Sokso tu kan. Ada. Cuma saya ni lah buat adalah sikit-sikit buat kuih-kuih. Kalau kat surau tempah tu buatlah. Sebab saya banyak habiskan masa dekat surau je.
Saya sebab dulu mungkin Allah nak uji kan. Dia tarik kita dia tarik suami. Dulu tempat dia kita mengadu dia kan. Sekarang Allah nak bagi kita ni sedar. Macam anak-anak macam mana penerimaan juga? Macam mana anak-anak? Anak-anak tu malam-malam macam mana dia punya suasana? Oh, Dulu yang ada ayah, ada suami yang boleh kita luah perasaan sama kan? betul itulah. Dulu ada tempat mengadu ni mungkin tempat mengadu kita dengan yang dengan Allah lah. dengan Allah yang sebelah. Itulah. Puan apa ni dalam keadaan Macam mana ni sekarang kekuatan. ni kita kata puan macam kata puan tadi lah, mana kau dulu tempat mengadu suami Betul. Silap sekarang, sebenarnya kita. Memang suami tempat mengadu, ya, tapi kita bagi terfikir balik. Suami tu kira nombor 2 lah kan. Kita tempat mengadu, tapi sebenarnya dia yang cipta kita kan. Jadi itulah puan, kalau misalnya dalam keadaan sekarang ni kan memanglah siapa tak boleh lupa perkahwinan puan berapa puluh tahun tu? 21 tahun kahwin kan. Yelah suami tu tetap kita kata jadi kata orang tu dalam ingatan tapi macam kata puan tadi lah, tempat mengadu kita dengan Allah, doa dan sebagainya kan Jadi macam puan sekarang maknanya dengan Allah, lepas tu puan, kekuatan puan juga ialah anak-anak. Betul. Boleh tengok anak-anak tu, itu pun amanah Allah juga. Betul. Jadi puan akan membesarkan anak-anak untuk menjadi kita kata manusia, kemenjadian anak-anak tu itu lagi utama. Itu diutamakan. Jadi kekuatan dalaman puan tu penting lah, sebab sekarang puan jadi ibu, puan juga jadi ayah, dua-dua sekali. Tapi puan kena cakap lah bahawa puan kuat untuk terus itu penting. Jadi itu sangat penting untuk puan meneruskan kita kata kehidupan puan tu untuk menjadi seorang yang kuat lah. Itu penting. Jadi puan bagaimana tu bila puan menghadapi masalah tu tadi tu, puan bercakap macam mana tu? Maksudnya masalah? Mana kita ni kadang-kadang mengadu dengan Allah. Ya betul. Kan? Melalui solat, melalui solat malam, tahajud dan sebagainya kan itu kekuatan dia lah. Betul. Mengadu, sebab cakap. Kita dia yang buat semua, dialah dia aturkan. Dialah yang sebaik-baik perancang kita. Ingat dia buat bersangka baik sebab dia dah tahu tahap kesabaran kita. Kalau dia tak uji kita, kalau dia tahu kita ni lemah, dia tak uji kita dengan tahap macam tu. Kita ingat macam tu je lah. Tapi puan, Tuan Haji juga, kalau untuk makluman juga untuk semua penonton, bukan saja diuji dengan kehilangan insan yang tersayang, suami yang tercinta, kemudian diuji dengan COVID-19. Selepas itu juga, beberapa bulan selepas itu kan ada banjir. Yang berlaku. Itu juga antara ujian yang telah pun dialami sendiri oleh Puan Faizah. Jadi Puan Faizah, dugaan saya rasa kalau saya lah sendiri berada di tempat Puan Faizah, saya takkan mampu untuk terus berdiri untuk sampai ke tahap inilah untuk Puan Faizah sendiri. Macam mana keadaan Puan Faizah pula selepas itu, selepas kejadian banjir itu sendiri? Saya rasa bertimpa-timpa kita akan rasa macam, sebab wanita mesti akan fikir apalah silap aku, apalah. Betul tak puan? Betul. Itulah sebab masa banjir pun berlaku, saya dalam Medah lagi. Macam nak cakap Allah, dugaan tu selalu ada, tapi kita kena ingatlah, mungkin kita seorang yang banjir ni, bukan kita seorang kan. Ramai, tapi Allah pilih kita juga hadap benda ni. Keadaan rumah macam mana ketika tu dekat Seri Muda? Air itu sampai nak masuk tingkat 2. Tinggi. Anak-anak macam mana berapa hari nasib dekat anak yang sulung tu balik. Yang sulung tu balik, dia kira adalah juga membantu akak-akak barang tu kan. Ada. Nasiblah dia ada. Cuma yalah anak-anak pun saya terperangkap dalam tu 3 hari. Okey. Sumber makanan? Ada kat situ. Ada apa yang adalah kat orang rumah.
Ada biskut, ada nasib baik nak buat naik keropok keping tu kan. Ada je lah minum air tu lah. Puan Haji, kalau saya lah kan, saya tak tahu macam mana keadaan situasinya, tapi saya pernah merasalah kehilangan ayah itu masa waktu kecil tu saya pernah rasa. Tapi yang bertimpa-timpa selepas itu saya tak pernah rasa. Tapi saya rasa kalau macam saya tak kuat. Tapi untuk Tuan Haji katakan untuk wanita di luar sana bagaimana sekiranya ujian ini sama dengan apa yang Puan Faizah hadapi. Ya, betul. Saya rasa simpati lah dan empati apa yang Puan Faizah cerita. Dan saya rasa di luar sana mungkin ada yang mengalami macam Puan Faizah. Dan Puan Faizah saya nampak kuat, semangat dan iman tu kuat lah. Ya. Dan untuk yang di luar sana, sebab Allah akan uji kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah uji manusia. Dalam Quran dah ada dah. Bahawa Allah akan uji kita dengan kelaparan, bencana, dengan kekurangan harta benda, kekurangan makanan. Itu ayat 155. Dan Allah uji kita, dan ayat 156 Allah kata, kecuali kita orang yang sabar dan balik-balik pada Allah. Mana kat sini kita lihat bahawa ada orang diuji macam kata banjir, kehilangan suami. Ada orang diuji lain-lain lagi ujian. Macam-macam ujian sebenarnya. Kita hidup manusia ni akan diuji. Berbagai-bagai keujian tau. Jadi kepada di luar sana, kita pada masa ujian tu memanglah kita rasa sedih, rasa macam kita kata macam boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Dan selalu berlaku dipanggil iaitu monolog ataupun self talk dalam diri kita. Kenapa Allah uji aku? Betul. Puan rasa macam tu kan? Puan rasa apa macam tu? Bila banjir, kematian suami, lepas tu banjir pula. Puan cakap apa dalam diri Puan? Betul. Kenapa aku? Itulah. Kenapa Allah pilih aku? Pilih itulah. Kenapa Kenapa soalan tu selalu sampai bermain dalam ada fikiran. Adakah sampai sekarang? Sekarang ada juga, tipulah nak cakap, tapi jawapan reda. Puan sendiri apa dia? Kena reda je lah. Semua ni sebab Allah sayang. Betul. Allah Dia tak sayang. akan uji kalau kita betul-betul. Ya, betul. Allah kata aku uji tu sebab apa? Allah sayang kat kita dan nak tengok sejauh mana kita punya kekuatan kita, sabar kita. Memang ni semua Allah uji. Betul. Saya sebagai kaunselor, saya berbagai-bagai kes saya buat kes tu. Orang uji macam Puan ni. Ada orang pula uji, Allah uji pasal suami isteri. Allah uji pasal kerjaya. Allah uji dengan anak-anak. Allah uji bisnes. Habis. Dia berbagai-bagai ujian tu. Tahap-tahap pun berbeza juga. Tahap pun berbeza. Nampak tu. Macam Puan cakap tadi kan. Dia 3 hari tu. Betul. Makan keripik, makan itu saja. Bayangkanlah kalau kita 3 hari makan keripik je dengan air suam macam mana. Tapi Allah hantar juga anak sulung sempat pula. Itu antara bantuan-bantuan yang hantar ni. Itu antara ni. Kalau kita fikirkan untuk raya tahun ni macam mana? Puan Faizah, anak-anak, sambutan. Saya rasa memang agak berbeza lah. Kalau sebelum ni, kalau potret, sebab saya juga pernah alami potret, kalau sebelum ni ada gambar si ayah kan. Jadi untuk tahun ni agak berbeza. Suasana sambutan, persiapan Ramadan pun saya rasa rumah tu agak-agak, kalau boleh toleh-toleh tu adalah bayang-bayang arwah. Itu yang diharapkan. Betul. Sebenarnya kita pagi raya tu dah memang niat. Pagi tu nak pergi kubur kan. Tu saya cakap. Kita kalau boleh raya kat sini dulu, pergi tengok. Sebab saya sejak arwah tak ada, hari-hari saya pergi kubur, saya tak pernah miss. Salah satu untuk ingat kita ni mati. Ke situ juga kita akan pergi kan. Cuba cepat dengan lambat je. Saya selalu pesan dengan anak-anak. Apa-apa pun kita kena kuat. Kita tak boleh nak mengharapkan makhluk. Allah ada bersama kita tu je. Siapa yang bagi semangat banyak? Kalau boleh kita tanyakan. Sebab saya sekarang ni banyak masa habis kat surau. Saya cuba duduk sana, saya buka puasa pun saya pergi kat sana. Saya banyak kan duduk kat sana sebab dulu mungkin kita nak pergi tu ada suami, terhadlah sikit masa. Ni sekarang Allah dah atur. Tak ada siapa yang boleh halang kita nak pergi sana. Kita aja. Cuma niat kita ni nak pergi sana tu kena niat kita. Dulu kita cakap mungkin arwah ada, bukan dia tak bagi, dia bagi cuma kekangan. Halangan itulah ada lah kan kira.
limit-limit masa kita kena balik. Ni kita nak balik pukul 11 malam pun nak buat boleh macam-macam kita nak buat. Cuma kita ambil kesempatan tu, Allah dah uji kita. Kita kena ambil kesempatan tu untuk dekatkan. Sebab kita kena, kalau buat macam tu kita rasa tenang je. Ya, betul. So, Puan rasa tenang Dan puan rasa bila saya ingat ada hikmah dia tu sebab apa? Macam sekarang puan banyak lagi dekat dengan Allah tu. Kan puan puan banyak dekat dengan Allah. Kan? Puan kata tadi puan pergi surau, lepas tu balik semalam. Dan jiwa rasa tenang. Betul Tenang Betul. Sebab yang jaga hati kita Allah. Nampak tu kan? Jadi apa yang puan buat tu alhamdulillah dan teruskan itu satu daripada amalan ataupun terapi lah. Untuk mengubat kolbu jiwa kita. Itu penting. Anak-anak macam mana puan sekarang? Anak-anak cuma apa yang paling kecil sekali? Yang kecil tu lah. Yang kecil, yang nombor 2 tu biasanya dia jiwa dia tak tunjuk sangat. Tapi bila pergi kubur nak baca macam nak baca Yasin tu kan. Dia nak baca Yasin tu nak habiskan tu macam dia tak sampai. Oh ya Allah. Dia biasanya kuat, tak nangis. Ni dia sejak puasa tu dia macam terasa sangat kot kesan arwah tak ada kan. Mungkin dia terasa sangat. Hari-hari pergi kubur juga tak dengan anak-anak. miss. Walaupun hujan sekalipun saya pergi. Saya sebab salah satu kena pergi juga. Macam mana pun kena pergi. Bukan kita memang kena pergi. Untuk sebab siapa lagi nak ziarah? Sebab kalau kita anak-anak ni sebab apa orang cakap kalau kita mati 3 je kan amalan yang kita nak bawa kan. Betul. Saya nak ajar anak biar dia jangan putus doa tu. Yalah, anak-anak soleh yang ditinggalkan. Arwah abah dia. Soleh. Baik Tuan Haji, Syawal kita raikan ni saya rasa macam-macam cerita Tuan Haji. Ada yang suka, alhamdulillah, ada yang sedih, ada yang macam-macam lagi. Kita nampak riak wajah masa datang tadi, nampak riak wajah Puan Faizah sangat-sangat tenang. Kita tak sangka di sebalik wajah yang tenang itu ada simpan bermacam-macam kisah bertimpa-timpa. Jadi Tuan Haji, mungkin kali ini untuk mereka yang terkesan mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka di luar sana lah daripada Tuan Haji sendiri mengenai kekuatan hati seorang wanita menyambut Syawal itu sendiri. Okey. Saya kata orang tu tahniahlah kepada Puan Faizah sebab apa? Dengan kita kata ujian ni maka Puan Faizah makin dekat lagi dengan Allah. Dan saya rasa tersentuh tadi bila Puan Faizah banyak masa di surau dan sebagainya itu. Jadi itu salah satu hikmah dia sebenarnya. Hikmah sebenarnya kita kena melihat kepada hikmah yang baik itu, Dan kepada semua di luar sana saya nak memberi kata-kata semangat dan juga motivasi lah. Kalau boleh dalam keadaan kita nak menyambut Syawal ni Syawal kita dah sambut sekarang dan sebagainya ni. Mana memanglah macam kata Puan Faizah lah, nak pergi kubur selalu, nak tengok dan sebagainya tu. Dan kadang-kadang rasa dia mari kesedihan tu. Dia mari tiba-tiba tu. Dan nasihat saya satulah, kalau boleh kalau kita ada anak ke ada keluarga ke apa, kalau boleh kita jangan bersendirian. Kalau kita boleh kalau kita bercakap ataupun dengan kawan-kawan ke jiran. Dan saya nak seru jugalah kalau ada kawan-kawan di luar sana, makna masa inilah kita beri sokongan kepada sahabat-sahabat kita yang kehilangan orang yang tersayang ni. Kita jangan kita, sebab itu juga mendapat pahala sebenarnya bila kita beri sokongan tu. Betul. Dapat jadi jangan kita biarkan itu, dan jaga keluarga begitu juga, beri sokongan. Keluarga beri sokongan kepada siapa-siapa yang kehilangan orang-orang yang tersayang. Dan satu lagi macam kata Puan Faizah, amalkan tadi, kalau boleh dekatkan lagi dengan Allah, dan kalau boleh kita banyakkan baca Quran, tadabbur Quran. Dalam Quran bila tadabbur tu banyak menceritakan segala-galanya. Banyak jawapan daripada banyak soalan. jawapan dia dan kisah-kisah. Jadi itu salah satu daripada motivasi. Baca Quran ni dan tadabbur dia akan jadi satu motivasi kepada kita. Itu dia.
Itu antara yang dikongsikan oleh Tuan Haji sendiri. Terima kasih Tuan Haji dan juga Puan Faizah. Saya rasa itulah dia untuk kita yang bergembira menyambut Syawal ini adalah satu rezeki untuk kita, insya-Allah. Jadi hargai mereka yang berada di sekeliling kita. Kita pun tak tahu sebenarnya waktu kita adakah ini adalah Syawal kita yang terakhir ataupun adakah ini tahun yang terakhir kita bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi sebagai seorang wanita juga, sebagai seorang manusia biasa, saya nasihatkan juga jaga juga percakapan kita sepanjang Syawal ni. Kadang-kadang kita tak sedar persoalan-persoalan ataupun soalan yang kita lontarkan itu mengguris hati perasaan mereka yang sedang mengalami kesedihan. Baik, kepada Puan Faizah dan juga anak-anak, kami doakan daripada Borak Bibir Merah semoga berbahagia, insya-Allah lebih tenang, lebih kuat menghadapi segala apa yang bakal mendatang ini. Dan untuk Tuan Haji juga, terima kasih kerana berkongsi kata-kata positif. Dan untuk anda juga jangan lupa untuk like untuk Sinar Plus sendiri, komen, like dan juga share, dan kemudian kita akan bersama dengan anda untuk topik-topik yang akan datang, insya-Allah. Saya ingin mengucapkan selamat juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin untuk Puan pun minta maaf tadi menangis apa semua, berkongsi cerita, berkongsi sedih, teringat kisah-kisah lama saya juga. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kerana menyokong untuk Sinar Plus dan juga Borak Bibir Merah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Thank you.